Okey, juga berkenaan tentang aspek psikologi, khususnya kepada aspek tekanan perasaan, bagaimana kita mengenal dan juga mengetahui apakah kita sedang dilanda tekanan perasaan ataupun ada ahli keluarga yang dilanda tekanan perasaan. Untuk itu kita terus saja memperkenalkan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perundingan Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Prof bersama dengan kami. Jumpa lagi. Kita nak berkenal-kenalan terlebih dahulu berkenaan tentang kita selalu bercerita dan bercakap tentang tekanan perasaan. Namun apakah yang boleh digambarkan tekanan perasaan dari segi melihat kepada mata kasar seseorang yang mengalami tekanan perasaan? Okey, seorang akan mengalami macam tekanan lah atau tekanan mental. Biasanya faktor utama perubahan sebenarnya, sama ada dalam diri dia sendiri, maknanya persekitaran diri dia, ataupun hubungan dia dengan sesuatu, atau dalam masyarakat sendiri ada perubahan. Jadi bila ada perubahan, selalunya manusia sukar untuk menyesuaikan diri. Macam dulu mula-mula COVID datang, kita kena sesuaikan norma baru. Sekarang ni isu COVID ni mungkin dah hampir berkurangan lah. Mungkin kita kena berjaga-jaga, tapi kerisauan tu berkurangan. Jadi impact sekarang ni kalau lihat isu kesan daripada yang masa COVID tu, memang saya selalu kata masa COVID tu isu risau jangkitan lah, isu penyakit COVID tu sendiri, tapi kemudiannya dia akan isu mental kerana kesan ekonomi. Manusia mesti bersosial, nak beli barang, dulu hilang kerja contohnya kan. Tadi pun memang baik sekali lah bincang pasal ekonomi kan. Memanglah data kajian mungkin satu pihak, tapi persepsi masyarakat dan bila kita mengeluarkan wang, bila wang kita semakin mengecil nilainya, itu faktor utama. Sebab dulu pun masa orang kata masa economic recession ataupun ekonomi merudum masa tahun 97, mungkin tahun 60-an mungkin ada lagi teruk. Jadi dia nampak beberapa bulan kemudian, setahun kemudian, banyak kes macam cuba bunuh diri, maknanya dia gelombang peak yang kedua. Jadi apa yang mungkin saya khawatir pada masa ini pun kita nampak memang timely lah kita discuss berkenaan dengan kesan kesihatan mental ini. Dan sekarang ni nampaknya macam serius dengan faktor ekonomi tu satu. Kerja pun mungkin dulu kalau kita kerja cukup kaki tangan, sekarang dulu masa-masa COVID dah banyak dah berkurang kaki tangan. Jadi seorang buat kerja yang berlebihan, expectation daripada majikan pun meningkat dalam proses pemulihan ekonomi ni. Jadi kadang-kadang ini semua menyebabkan orang lebih mudah tertekan secara, senang cakap, secara makro lah. Jadi secara individu ataupun mikro ni, macam hubungan, karakter, personality tu boleh mendedahkan juga seorang tu jadi tertekan dengan mudah. Contohnya orang yang perfectionist, dia semua nak kena ikut aturan, very meticulous, kecil-kecil ni pun dia boleh nampak, jadi dia risau. So itu pun boleh jadi juga. Dan faktor hubungan tadilah, hubungan kekeluargaan, semua itu pun boleh mempengaruhi. Jadi dari segi definisi perubatan pula, sejauh mana keseriusan tekanan perasaan ini boleh membawa kepada depression? Itu memang betul. Tekanan ni banyak orang mengalami tekanan, dan tekanan ni ada juga positifnya sikit sebanyak. Sebab kalau kita tak ada tekanan, kita tak ada motivasi, drive kita nak buat sesuatu. Kita dalam kajian menunjukkan optimum tekanan tu perlu ada. Tetapi bila dah melampaui kemampuan seseorang, contohnya pekerjaan, kalau dulu kerja mungkin 8 jam, sekarang ni dengan ada internet semua, balik rumah pun kita buat kerja. Balik rumah pun ada WhatsApp pasal kerja lagi kan. Jadi dah tak ada non-stop, kita dah berterusan. Dan inilah faktor kadang-kadang burn out. Kita tak berehat, tak ada ambil time off langsung daripada suasana pekerjaan. Jadi itu kalau dibiarkan berlarutan, mulanya tekanan ni kecil, dia ganggu sikit saja, mungkin sehari dua dia susah nak tidur, sehari dua hilang selera makan, hilang minat nak buat sesuatu. Tapi kalau berterusan mungkin 4-5 hari seminggu macam itu selama beberapa bulan, akhirnya dia boleh menjurus pada penyakit mental yang lebih serius. Jadi macam penyakit kemurungan ataupun kita panggil major depressive disorder, ataupun dia boleh mendapat kerisauan generalized anxiety disorder. Semua ni boleh berlaku jika tidak dibendung kerisauan yang kecil-kecil ni lah, tekanan kecil-kecil ni. Jadi ini manifestasi
penyakit mental lah kiranya, risiko disebabkan tekanan yang berterusan ataupun tekanan ni terlalu besar untuk seseorang itu. Okey. Tadi Prof Madia menyebut ada beberapa faktor-faktor, sama ada faktor sekeliling atau faktor dalaman yang boleh memberikan sumbangan kepada tekanan perasaan ini berlaku. Jadi bagaimana seseorang itu boleh mengetahui perubahan dan juga pola perubahan diri sendiri, dan pada tahap manakah seseorang itu perlu untuk berjumpa dengan pegawai pegawai? Kalau dikatakan mengenai tekanan perasaan, tekanan mental ni, kadang-kadang kita menjadi lebih sensitif. Kita rasa kita dulu seronok kita buat sesuatu aktiviti yang kita riadah dan sebagainya, tapi mungkin pada selepas satu masa tu kita tekanan, kita rasa kurang berminat, kita rasa kurang keseronokan, dan yang paling serius sekali mungkin kita menyendiri. Mungkin rakan kita juga boleh kesan sebab kita tak bercakap seperti biasa. Kita rasa kita selesa, bukan maksud selesa tu keadaan yang baik, tetapi selesa tu sebab kita nak mengelak jumpa orang. Bila jumpa orang banyak bercakap, jadi kita kena cakap banyak perkara. Bila kita terlalu serius menghadapi tekanan ni, mungkin fikiran kita pun tak dapat berfikir dengan baik. Jadi kita nak mengelak daripada percakapan, bersosial dan sebagainya. Jadi ini tanda-tanda yang serius lah. Yang lebih serius lagi macam tadilah, rasa tak ada harapan, tak boleh nak mengatasi masalah itu. Jadi ini macam kita istilah suicidal lah. Jadi itu dalam keadaan ini memang macam suicidal ataupun kecenderungan pemikiran mengenai nak bunuh diri atau kejadian bunuh diri penting. Dan macam data ini penting juga nak tahu tahap mana dalam negara kita ni mereka yang kesihatan mental secara amnya, sebab ini memang indeks yang dibandingkan. Contohnya dalam setengah negara memang kadar bunuh diri tinggi contohnya kan. Jadi stres, tekanan tu banyaklah dalam keadaan macam modernisation tu, dalam pembangunan. Semua orang kerja pula berapa jam sehari, tak ada hubungan dengan kekeluargaan tu kurang sebab dah habis masa sibuk bekerja, terutama dalam ekonomi yang terancam pada masa ini, yang agak gawat ni. Jadi orang mungkin nak cari kewangan yang lebih, jadi mungkin peruntukan masa dengan keluarga berkurangan. Jadi mungkin beberapa bulan selepas itu mungkin hubungan kekeluargaan tu pun boleh renggang juga. Jadi dia berkait antara satu sama lain jugalah, tak dapat dipisahkan. Cuma kadang-kadang kita baguslah nak menangi masalah ni, kita kena pasti punca utama tu. Jadi setelah punca utama dikenal pasti, apakah rawatan yang akan dilakukan dan apakah kebarangkalian mereka untuk kembali pulih secara normal seperti orang biasa? Kalau tekanan-tekanan biasa tadi saya kata macam contohnya hanya ada 1-2 gejala sahaja, macam suka tidur sekejap 2 hari macam tu, kemudian okey balik, mungkin mood berubah 1-2 hari macam tu. Biasanya bila tekanan itu punca tu kita kena pasti, ataupun dalam kata lain nak lebih canggih lagi, kita kata problem solving lah. Kita tengok lihat masalah tu dan kita tangani, kita identify. Tapi kadang-kadang masalahnya dalam kita mengalami tekanan tu, kita pemikiran kita mungkin kurang baik untuk berfikir sesuatu, termasuklah membuat keputusan. Kadang-kadang kita tekanan, kita nak berhenti kerja, sedang kita tak fikir consequences ataupun akibat kita berhenti kerja dalam jangka masa yang lebih panjang. Jadi masa kita tertekan, pertama kurangkan membuat keputusan yang penting khususnya. Tapi kadang-kadang kita ajukan dengan orang kita boleh percaya. Sebab bila kita ajukan, kita dapat feedback. Sebab kita mungkin tak terfikir dalam kekusutan pemikiran kita mungkin tak terfikir. Tapi orang lain boleh membantu memberi insight pada permasalahan orang yang kita boleh harap lah. Jangan through to the social media pula lah. Social media ni pun satu hal lagi, sebab banyak juga orang through to social media dan dapat yang negatif jugalah daripada social media ni. Dan berkenaan dengan bila masa perlu dapat bantuan profesional ni, jika rasa macam sudah terperangkap dengan masalah ini, mungkin menangis berterusan, menyendiri berterusan, mungkin sampai seminggu macam tu atau lebih, jangan kita kata tak apalah, next week benda ni akan selesai. Kita tak boleh. Bila dah tahap macam ni, kita kena dapat kepastian adakah kita ni menghadapi keadaan yang lebih serius, contohnya tadi risiko kemurungan dan sebagainya, dan apakah untuk menangani ini, rawatan setakat mana. Contoh rawatan paling biasa kita buat adalah macam supportive psychotherapy ataupun counselling juga. Kita
kita mendengar dengan empathy, kita acknowledge masalah ni, orang ni melalui dengan kesukaran jiwa dia, tekanan dia hadapi, kita acknowledge. Kita tak boleh buat satu judgement. Ini orang yang dengar lah, selalunya orang yang dengar tabiat kita ni, kita selalu lihat masalah tu dari diri kita. Jadi kita kata ini tak ada masalah, tapi orang tu yang mengalami tu lain, dia mengalami masalah. Jadi itulah bila kita bercakap dengan seorang, sebagai pendengar juga kita kena ada quality ni tadi. Okey. Permada doktor berkenaan tentang manageable stress ataupun stres yang boleh untuk dikawal dan juga tekanan yang stres yang akan menyebabkan tekanan yang tidak terkawal ini, apakah ada channel ataupun saluran untuk orang awam ini ataupun pesakit ini menyalurkan masalah mereka itu, khususnya mungkin kepada perkara-perkara yang mereka sukai ataupun perkara-perkara yang boleh menghilangkan seketika mereka daripada menghadapi masalah dan tekanan. Itulah kaedah yang terbaik lah. Sebenarnya soalan tadi menjurus pada how to prevent, macam mana nak mengurangkan risiko ini. Jadi ini saya perlu tekankan lah, amalkan dengan cara hidup yang baik, yang sihat. So cara hidup sihat ni ada bagi saya, satu dari segi fizikalnya, maknanya pemakanan kita, tidur kita, sekarang ni social media, exercise pun satu, tapi social media ni kadang-kadang kita terlalu expose sangat, kita terlalu ketagih sampai 2/3 daripada sehari tu kita berhadapan dengan tu. Jadi ini boleh menyebabkan stres tu akan juga meningkat. Jadi limitkan, contohnya sekarang ni dalam apps pun ada limitkan masa kita terdedah dengan smartphone. Jadi exercise tu memang penting. Exercise ni memang cara yang terbaik, sebab bila kita exercise, badan kita ada hormon yang sihat. Kita panggil endorfin contohnya. Berbanding bila kita stres, kita ada kortisol. Kortisol ni pula memusnahkan, boleh dapat diabetes dan sebagainya. Jadi dia berkait, stres yang berpanjangan dapat diabetes, dapat masalah jantung dan sebagainya. Jadi exercise dia akan compensate ataupun menetralkan yang stres tadi. Selain daripada itu, dari segi aspek psikologi juga, buat perkara yang kita suka, amalkan. Maknanya macam kalau kita suka berjalan ke atau suka bercakap dengan orang, kita luahkanlah dengan orang tu dan kita buat hobi kita, sebab hobi ni biasanya pada keadaan biasa menyeronokkan. Jadi bila kita ada sikit-sikit yang stres, dia akan, masa buat hobi ni, dia akan kita lupakan stres tu. Jadi stres tu akan kurang balik dan insya-Allah dia tak akan berpanjangan lah. Jadi banyakkan perkara-perkara macam itu. Dan selain daripada itu, apabila kita stres, biasa saya nasihat kepada pesakit, macam saya kata tadi, jangan kita buat keputusan yang melulu. Yang penting kita take time off first dan take a break. Kita kena rehat seketika daripada ambil vacation. Sekarang dah boleh melancong kan. Melancong jangan, tak payah jauh pun, boleh dekat. Jadi bila kita off melancong ni, kita jangan buat perkara berkaitan pekerjaan dan sebagainya. Dan akhir sekali kita amalkan, kita panggil positif psikologi lah. Positif psikologi ni corak psikologi yang sihat. Contoh menghargai orang, memaafkan dan sebagainya. Baik, sesamalah kita amalkan. Terima kasih Permada Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari kerana bersama dengan kami.